Assalamualaikum, saya Nur Izzah Rafi'ah binti Anwar Muhammad ingin membentangkan tajuk kajian saya yang bertajuk Using Two-Board Collaboration Strategy Among Year 4 Integrated Special Education Program Students to Improve Understanding 2D Shapes in Mathematics. Pembentangan ini merakumi latar belakang kajian, pernyataan masalah, objektif, sorotan literati, metodologi dan kepentingan kajian. Baiklah, kita akan masuk kepada introduction, di mana matematik merupakan mata pelajaran yang terpenting dalam sekolah rendah. Topik dua dimensi ini adalah asas bagi geometri. Namun, masih lagi terdapat ramai murid PPKI yang menghadapi kesukaran dalam mempelajari atau mengenal pasti. Hal ini berlaku kerana kaedah pengajaran yang kurang strategik ataupun kurang interaktif dan sukar difahami oleh murid-murid. Oleh itu, kajian ini memperkenalkan two-board collaboration strategy, iaitu satu kaedah pembelajaran secara kolaboratif untuk membantu murid memahami bentuk 2D dengan lebih baik. Seterusnya adalah background of study. Kajian lepas menunjukkan bahawa murid sukar untuk memvisualkan bentuk 2D. Penggunaan teknologi dapat membantu kefahaman tetapi kurang menekankan kerjasama antara murid. Pembelajaran kolaboratif didapati dapat meningkatkan penglibatan dan motivasi murid. Namun, murid PPKI memerlukan struktur dan bimbingan yang jelas semasa melakukan aktiviti kolaboratif ini. Oleh itu, strategi two-board sesuai untuk membantu murid PPKI belajar secara bersama dan terarah. Seterusnya, kita akan masuk kepada problem statement, iaitu masalah utama. Kaedah pengajaran sedia ada tidak mencukupi untuk membantu murid PPKI memahami bentuk dua dimensi. Teknologi sahaja tidak mencukupi tanpa elemen kolaborasi. Selain itu, kajian berkaitan strategi kolaboratif berasaskan teknologi untuk murid PPKI tahun 4 masih terhad. Oleh itu, kajian ini untuk mengkaji keberkesanan two-board collaboration strategy dalam pembelajaran matematik. Seterusnya adalah objektif kajian. Objektif kajian ini adalah untuk meningkat kefahaman murid terhadap bentuk dua dimensi. Kedua adalah mengenal pasti cabaran murid semasa pembelajaran kolaboratif. Selain itu, untuk melihat kesan strategi ini terhadap penglibatan dan motivasi murid. Baiklah, kajian ini cuba menjawab 3 soalan, iaitu adakah two-board collaboration strategi meningkat kefahaman bentuk 2D? Kedua, apakah cabaran yang dihadapi murid semasa kolaborasi? Dan terakhir, bagaimana strategi ini mempengaruhi penglibatan dan motivasi diri. Seterusnya adalah significations of the study. Kajian ini memberi manfaat dalam beberapa aspek, iaitu yang pertama, bagi murid ia membantu meningkatkan kefahaman, motivasi dan kemahiran yang bekerjasama. Bagi guru pula, kajian ini menyediakan panduan untuk melaksanakan strategi kolaboratif yang sesuai untuk murid pendidikan khas. Bagi bidang penyelidikan pula, kajian ini menyumbang kepada literatur berkaitan pendidikan khas dan pedagogi matematik. Dari segi masyarakat pula, kajian ini menyokong usaha ke arah pendidikan yang lebih inklusif dan berkesan. Baiklah, kita akan masuk kepada chapter 2, iaitu literature review. Bab ini membincangkan kajian lepas berkaitan pembelajaran bentuk dua dimensi, penggunaan teknologi, pembelajaran kolaboratif, dan pembelajaran aktif untuk murid berkeperluan khas. Kajian menunjukkan bahawa pembelajaran aktif dan kolaboratif dapat meningkatkan kefahaman dan penglibatan murid. Namun, kajian khusus untuk murid pendidikan khas tahun 4 masih terhad.
Baiklah, seterusnya adalah conceptual and theoretical framework. Kajian ini berdasarkan teori konstruktivism, iaitu murid belajar melalui pengalaman. Seterusnya ialah teori pembelajaran kolaboratif, iaitu murid belajar melalui interaksi rakan sebaya. Strategi dua bot membantu murid bekerjasama lebih aktif dan seterusnya meningkatkan kefahaman bentuk dua dimensi. Seterusnya adalah chapter 3, iaitu berkaitan metodologi. Kajian ini menggunakan action research. Peserta kajian ialah murid PPKI tahun 4 di sebuah sekolah rendah. Kajian ini dijalankan dalam bilik darjah sebenar untuk melihat kesan sebenar strategi 2BOT terhadap pembelajaran murid. Seterusnya adalah instrumen dan data collection. Dalam kajian ini, instrumen yang digunakan adalah ujian pra dan ujian pasca adalah untuk mengukur tahap kefahaman murid. Seterusnya, senarai semak pemerhatian untuk menilai penglibatan dan interaksi murid. Seterusnya, hasil kerja murid seperti lembaran kerja dan tugasan, catatan refleksi guru untuk merekod pemerhatian dan cabaran sepanjang kajian. Proses pengumpulan data dilakukan dalam beberapa peringkat termasuk ujian awal, pelaksanaan strategi, 2BOT pemerhatian, dan ujian akhir. Baik, seterusnya adalah data analisis. Data analisis menggunakan kaedah diskretif untuk membandingkan skor ujian pra dan pasca. Pemerhatian dan hasil kerja murid dianalisis untuk mengenal pasti corak penglibatan dan peningkatan kefahaman. Regulasi digunakan bagi memastikan dapatan kajian adalah sah dan boleh dipercayai. Sebagai kesimpulan, kajian ini bertujuan untuk meneroka potensi 2BOT collaboration strategy dalam meningkatkan kefahaman murid pendidikan khas terhadap bentuk dua dimensi. Diharapkan kajian ini dapat membantu memperkukuhkan amalan pengajaran matematik, menyokong pendidikan inklusif, dan memberi manfaat kepada murid serta guru. Baiklah, itu saja dari saya. Sekian, terima kasih.